Okay. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam Kak Erina. Apa Kak Wina dan Abang khabar? Kabir. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sihat. So ni ada kat rumah lah ni. Kat rumah lah, Kak Wina lagi. Hopefully dapat balik kampung tapi tak dapat macam mana. Oh ya dah kampung. Mana? Johor kan? Johor So tak tahun ni kat sini je lah agaknya Nampaknya macam tu lah. Tapi semua adik-beradik kat sini kan? Adik-beradik. Mostly semua kat sini tapi ayah dekat ni lah, ayah dekat Batu Pahat kat Johor. Ayah dengan adik-adik kecil lagi ada kat sana lah kat Johor. Okay. Lepas tu apa tu ayah pun tengah tak berapa nak sihat sangat. Ayah tengah proses nak sembuh balik lah tapi sekarang masih tak boleh nak jalan lagi. Okay. So dia pun masa keluar daripada hospital tu baru start PKP. So dia pun macam kesian lah sepatutnya kalau dia keluar hospital tu dia nak datang ke KL tapi bila dah start PKP ni kan so yelah tak boleh nak pergi ke mana-mana. Tapi Nana tak boleh balik ke sana minta surat kan pun tak boleh lah. Okay. Betul. Tak lagi pun dia nampak ada budak-budak kan kalau nak balik kena bawa budak-budak sekali. Betul. So macam juga. a bit troublesome lah tapi selalu ni lah kena call, WhatsApp call je, video call macam tu je. Okay lah, ada tak sama lah. Tak sama. Nak jumpa depan-depan juga kan. Tak puas tengok dekat video call je. Tapi doakanlah supaya dia cepat sembuh insyaAllah. Dia punya semangat tu sentiasa uplifted, motivasi tu sentiasa tinggi. Sebab yelah bila orang yang macam bedridden ni kan orang yang macam kena baring je, tak boleh nak bergerak kaki tengah, tak boleh nak function, tak boleh nak puasa pun sebab selalu kena makan ubat. So of course akan effect sebab dia seorang yang workaholic, seorang yang dah biasa kerja, dah biasa aktif. Tiba-tiba je pencen je tiba-tiba kena macam tu. So hopefully dia akan kekal positif lah insyaAllah. InsyaAllah semoga ayah Nana kembali sihat dan boleh menjalankan rutin. So PKP buat apa je kat rumah? Masya Allah, macam-macam. Okay, background belakang Diana ni ialah hasil PKP. Sebab Diana chat dengan apa tu, dengan Kaulah dengan Khadijah. Dengan husband Diana. So kita buat ruang ni ruang yang barulah. Bukan ruang ni je tau. Kita orang buat dapur, kita orang buat bilik tu macam PKP ni sebab kat rumah kan, so macam ada masa untuk macam tengok sana nak buat apa, tengok sini nak buat apa so macam itu aktiviti kita orang tu lah kat rumah. So terus macam banyak kerja kat rumah. Banyak, Masya Allah. Dah lah tengah puasa kan. Masya Allah. So chat baru dengan Kaulah dengan Khadijah. Kaulah, Khadijah dengan Habib. Dengan Habib. Pemain utama dia memang Habib lah. Tapi anak-anak ni macam anak-anak ni macam dekat tepi, dia macam chat. So ada part dia kat sana, lepas tu chat atas tu semua Habib lah. Allah. Dah berwajah baru lah sempena PKP tu, rumah pun dah berwajah baru lah. Masya Allah, kalau orang datang rumah semua macam salah rumah ke? Daripada luar rumah sampai ke dalam kita orang duk tukar sebab lagi pun sebab dah nak apa tu, kita nak menyambut Ramadan, lepas tu kita nak menyambut raya pula. So it's a good thing lah. Sekali harung lah. Celebrate, kita perbaiki rumah macam tu. Itulah masa yang ada tu dimanfaatkan betul-betul tu. Satu rumah baru. Bila kita tengok balik macam rumah kan, rasa macam banyak je benda yang kita buat. Sebab orang macam Diana perasan dia orang macam one section je macam tu kan, contoh dapur. Tapi dia macam satu rumah lebih kurang. Kalau tak PKP tak perasan pun, tak buat pun agaknya. Kita buat macam slow lah agaknya benda ni makan masa setahun ke kan. PKP ni, lepas tu lah sekarang semua shopping online kan. So chat sampai depan rumah terus. Bahaya tau. Saya rasa ramai boleh relate benda ni. Shopping online ni sebenarnya bahaya. Sebab betul. Kita transfer kan. So, tapi tak apa lah untuk asyik kurier tu datang je. Pipin. Kan. Selamat bukan kita je. Jiran tetangga semua sama. Sekejap rumah sana, ya Allah. Busy sekarang. Meriah sangat. Meriah. Ya.
So PKP dah dah transform rumah Nana jadi rumah baru dah. Hopefully bukan rumah je lah. Hopefully jiwa ni pun kan. Ya Jiwa, Allah. Banyak memasuki refleks. Ramadan. Sebab kita Ramadan banyak kita spend nak masa. untung dah. Betul. Hmm. Sekejap je Kan? kan. Sekejap je lagi. Berapa seminggu je tak? Minggu depan. Sekarang hari Sabtu. Yes. Sabtu minggu depan Ahad Raya. InsyaAllah. InsyaAllah minggu depan Ahad Raya. So apa Ramadan Nana memang totally kat rumah je ke ada adik-beradik yang dekat-dekat yang boleh berkumpul? Ada. Ada. Dana punya Piras, Dana punya husband punya kembar memang duduk boleh selang berapa rumah je. Alah, dekatnya. Boleh jalan kaki je, memang dekat sangat. Itu memang kalau bukan PKP pun memang selalulah pergi rumah macam tu. Lepas tu ada lagi seorang abang Diana pun duduk dekat sini juga. So kadang-kadang buka puasa kat sini, tarawih kat sini. Ataupun macam tu lah. Adalah family. Ada yang cakap suara tak dengar. Suara siapa yang tak dengar ni? Suara siapa yang tak dengar? Tak tahu lah. I tak reti lah nak. Tak dengar suara sis, tak dengar. Suara siapa? Nana dengar tak suara kak? Dengar, kuat sangat Masya Allah. Dengar. Tanya Kak Wina. Suara siapa yang tak dengar? Jana tak nak tekan apa-apa, takut terkeluar. Jangan tekan. Tadi dah terkeluar dah. Tak nak. Kak Wina kata dengar kuat je. Maybe you guys could termute. Mungkin. So aktiviti Ramadan Nana pun banyak dekat rumah je. Kalau tak kita ni, kalau Ramadan tu banyak kat luar juga sebenarnya kan. Itulah kekurangan tu ni. Dia kekurangan tapi ada banyak lagi macam pintu lain yang Allah buka lah. Contoh macam tak dapat lah nak masjid hopping ke kan. Betul, nak qiyam kat masjid ke nak dengar. Betul. Nak dengar imam baca surah-surah Melayu nangis sama ramai ke. Tak kena orang sebelah tapi macam nangis sebelah sama-sama ke. Tak dapat tapi yang bestnya sebab husband kita pula yang jadi imam kan. Dan alhamdulillah sebab husband dia alhamdulillah dia memang ada hafal beberapa surah. So macam dan sekarang ni pun kita orang ada beli yang Al-Quran yang letak kat depan yang stand kan. So lepas tu nak menghidupkan lagi suasana tu macam kita bakar bukur. Lepas tu kita orang malapkan lampu, buka lampu apa tu macam spotlight kat imam je yang colour orange tu. So kita kat belakang gelap macam tu lah. So kita cubalah untuk create suasana nak mendatangkan rasa apa tu qiyam tu. Qiyam. So anak-anak selalunya kita orang tarawih bila diorang macam at least Khalid lah dah tidur yang baby. Sebab kalau dengan Khadijah kalau kita solat diorang tak kacau. Kadang-kadang tu kacau juga berlari-lari tapi selalunya kalau kita cakap dengan dia nak solat jangan duduk dekat depan mami, duduk kat sana macam tu dia akan duduk diam. Kalau kita bagi tahu kat dia lah. Tapi kalau macam ada gangguan sikit dia main lari-lari sikit okey lagi lah. So kena pastikan Khalid tidur Khalid dulu. Je. Tapi kadang-kadang Khalid tak tidur juga tau. Kadang-kadang Khalid pun alhamdulillah dia cepat faham. Dia sangat tak kacau waktu solat. Dia sangat macam bukan jenis kalau kakak-kakak dia kita tengah sujud dia naik belakang badan tau. Siapa? Kau lah Khadijah dua-dua tu. Masa diorang umur macam Khalid tu, diorang akan macam tarik kita nangis, nak apa tu nak kalau kita sujud tu masa tu laju diorang datang pun duduk belakang kan. Tapi Khalid tak buat macam tu. Dia cuma paling tak pun dia macam minta dukung macam tu tapi bila tak dapat dia tahu dia terus pergi tempat lain. Dia tak ada macam nak juga tak. So, alhamdulillah. So, dia faham dia tengok tahu mami tu apa. Kadang-kadang dia duduk sebelah dia sujud sama. Tapi kerja dia sekejap iktidal lepas tu dia sujud. Itu je lah kerja dia. Allahu Akbar. Tapi tak kisah kan. Asalkan dia macam okey faham kita tengah solat. Dia cakap lama. Alhamdulillah. Berapa dah yang tu? Kali umur berapa? Setahun setengah. Setahun setengah. Khadijah 6 Khadijah 3. Khadijah 3. Kaulah 5. Kaulah 5, Khadijah 3, Khalid 1. Setahun Semua tengah aktif tu Nana. Macam mana Nana handle?
Itulah. Sebab hari ni kita nak share pasal tu juga kan, pasal family. So itulah. Sebab ramai orang tak faham tau. Orang rasa macam jaga anak je, macam tak buat apa. Masya Allah, jaga anak je tu bukan je tau. Sebab kita menjaga makhluk lain tau, yang kalau kita salah jaga dia, takut sebab budak-budak ni dia bila dia membesar, dia macam sponge tau. Dia cepat untuk menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia tengok. Dia akan tiru. Dia orang punya cara belajar tu tiru, main tiru, tengok apa dia buat. So dengan budak-budak ni memang Diana, macam masa Diana tu almost 24 hours membesarkan dia orang. Sebab waktu tengah tidur pun Diana tidur dengan Khalid lagi, sebab Diana masih breastfeed Khalid lagi. So tengah tidur pun dia macam tidur terbangun. Kita nak kena jaga dia, duduk himpit kita lah apalah. Diana masih lagi fasa tu tau. Masih lagi fasa kena himpit dengan anak. Sebab Diana daripada anak Diana yang kaulah tu sekarang dah 5 tahun. Semua anak Diana 2 tahun Diana breastfeed dia orang. So Diana tak stop lagi sampai sekarang menyusu anak tu. So memang badan tu agak penat lah. Tapi okey, Diana suka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah Zahra. Kalau Diana boleh baca ada 10 wasiat, and Diana first time baca wasiat ni dalam buku Ustaz Rushdi. Tapi ni Diana baca daripada internet lah, tapi benda yang sama juga. Okey. Kejap banyaklah. Okey. Antaranya, ya Fatimah, apabila wanita mengandung, maka malaikat memohonkan keampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan serta menghilangkan 1000 keburukan. Ketika wanita merasa sakit untuk melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti dia dilahirkan daripada kandungan ibunya. Bila kalau meninggal waktu lahir, maka dia tidak membawa dosa sikit pun. Dalam kubur akan mendapat taman-taman indah yang merupakan sebahagian daripada taman syurga. Dan Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan 1000 malaikat memohonkan keampunan baginya hingga hari kiamat. Itu baru tentang kalau kita mengandung, kalau kita melahirkan, kalau kita mati melahirkan. Macam sangat indah tau, sebab yelah kita ni manusia ni banyak dosa. So sebenarnya kita sangat-sangat mengharapkan pengampunan daripada dia tau. Tapi Allah banyak sangat bagi ruang kepada wanita ni untuk membersihkan dosa dia. So macam penat daripada kita nak mengandung, melahirkan anak tu hilang sebab kita ada janji-janji daripada Allah ni. Bukan tak sia-sia lah apa yang kita buat. Okay. And then sekejap ada lagi. Okay, ini satu. So Diana kan macam jaga family semua. So ramai orang yang mengadu penat. Ramai macam ibu-ibu yang macam yelah, kenapa semua benda perempuan nak kena buat. Memanglah suami pun sama juga. Suami juga kena bantu dalam nak menguruskan isi rumah. Tapi kita jangan terlampau mengharapkan suami sangat, sebab kita nak mengejar ini. Mengajar. Ni ada yang baca. Okey, antara wasiat Rasulullah SAW kepada puteri Fatimah, ya Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, pasti Allah akan menetapkan kebaikan baginya dari setiap biji gandum. Setiap biji gandum tu Allah tetapkan kebaikan, melenyapkan keburukan dan meningkatkan darjat wanita itu. Kita taklah buat gandum, tapi perumpamaan dia, kalau dulu gandum, kita sekarang ni macam masak, kita buat air ke apa pun. Itu perkara-perkara yang kita lakukan untuk family kita lah. Dan setiap biji gandum tu maksudnya macam contoh kalau air, setiap titis air tu ada keberkatan dia. So macam bila kita nampak macam tu, insyaAllah akan hilang penat kita dalam nak urus isi rumah ni, sebab Allah nampak semua tu. Semua usaha tu nampak. So akan diberikan, insyaAllah akan diberikan pahala, akan diberikan rahmat. Banyak lagi lah. So tu antara yang menjadi kekuatan Nana dalam menguruskan anak-anak, dalam menguruskan keluarga semua.
Betul. Sebenarnya ada lagi tapi macam dekat dalam ni tak ada pula. Tak apa, nanti lain kali dia akan bagi tahu lagi. Adalah pasal macam redha suami. Tidaklah wanita yang tersenyum di hadapan suami melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Kalau tengah gaduh susah tak nak senyum. Tapi pandang lain. Weh, kalau tak buat tak nampak je kan. Tapi sebenarnya sayang tau. Sayang sebab sebenarnya walaupun kadang-kadang kalau bergaduh tu tak semestinya kita yang salah. Macam ataupun macam kalau kita tak salah pun mungkin pasangan kita yang salah, tapi kalau kita senyum kat suami kita tu, kadang-kadang yelah kita rasa macam geramnya, tapi kita senyum sebab kita senyum ni kerana kita nak reda Allah. Kita nak Allah yang pandang kita dengan pandangan rahmat. So macam tu pun sebenarnya mengajar kita untuk tundukkan ego kita, untuk kita respect kat suami kita. So untuk sebenarnya bila ada macam janji-janjinya daripada Allah, dia akan membuatkan kita lebih senang untuk kira macam jadi selfless lah. Dan juga melembutkan hati kita dan jadi orang yang betul-betul cinta kerana Allah macam itulah. Betul. Sebab apa kita buat objektif utama, ilmu utama kita untuk reda Allah. Bukan daripada manusia kan. So sepenat-penat macam mana pun akhirnya kita nak Allah redakan apa yang kita buat tu. InsyaAllah. Itulah beruntungnya ramai isi rumah yang nak kena jaga tu. Makan, minum, pakai semua. Betul. So kat rumah ni pun sebenarnya macam kita punya ladang pahala lah. Banyak benda yang kita buat. Bukan sia-sia, bukanlah kadang-kadang orang cakap lah perempuan nanti lah pergi dapur juga. Itu macam statement tu macam sengaja downgrade tau. Sengaja downgrade wanita. Padahal sebenarnya kalaulah macam wanita itu kerja je kat dapur pun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Islam, sebenarnya segala perkara asalkan kebaikan akan mendatangkan meningkatkan darjat wanita tu. So kita nak bukanlah kita punya macam pangkat dekat dunia, tapi macam mana darjat kita dekat akhirat kelak. Itu yang kita kena kejar sebenarnya lah. Kalau kita alhamdulillah kalau kita boleh macam jaga kerja dengan kerja di luar dan juga kita masih lagi menjalankan kerja-kerja di rumah, itu lagi baguslah. Sebab maksudnya kita boleh beri manfaat kepada orang di luar dan di dalam rumah kita sendiri. So bukan sahaja kita menyebarkan kita punya manfaat kat rumah, tapi kita juga menjadi macam keperluan kepada kehidupan di luar lah. So kehidupan di luar macam dekat jungle je kan. Maksudnya bagi manfaat kepada orang lain jugalah. Orang lain dengan kita punya kepakaran yang ada. Itu lebih baik lah kalau kita mampu. Kalau tidak, kalau kita memang 100% kita kena ada kat rumah pun jangan berasa rendah diri. Betul. Jangan berasa yang kita ni tak cukup hebat. Sedangkan sebenarnya kalau kita accept, kalau kita macam berjaya dalam mengurus isi rumah tu pun sebenarnya ingatlah Allah tinggikan darjat kita. So jangan rasa sendiri lah. Tugas dengan tanggungjawab kat rumah tu besar, banyak. Banyak sebenarnya. Urut badan ni. Letih sangat tu. Sakit. Asal buat raya tu. Kan. Sebab yelah budak-budak yang kita yelah, sebab anak Nana pun dalam peringkat membesar kan, 5, 3, 1 tu semua dalam peringkat memerlukan sepenuhnya perhatian tu. Betul. Yang 5 tahun tu dia memang nampak dah macam dah besar, tapi dia masih betul. Kami dah nampak matang geram betul tengok video dia yang tu. Kadang-kadang tengok dia, air baru semalam macam tenung dia tau. Tengok dia macam sebab kenapa dia dah macam budak sekolah ni kan? Sebab dia tinggi. Lepas tu muka dia matang sikit. Dia tinggi. So macam lepas tu muka dia pun macam matang, cara dia bercakap pun macam matang. So macam betul. Dia ni baru 5 tahun. So I cuba untuk membudak-budakkan dia balik tau. I cuba macam untuk baby, I panggil dia baby sajalah kan. I tak nak terlupa yang dia tu sebenarnya budak lagi. Tapi I dah start bagi dia tanggungjawab lah. I dah start macam suruh dia tolong adik dia. Suruh dia tolong ambilkan air untuk adik dia, dia dah nak masak dah sekarang. Dia dah tolong kat dapur. Dia kata mami apa tu kids boleh cook tau. Rasa tapi I cakap lah, tapi dangerous tengok tu ada fire sebab tangan I pun burn tau. So I tunjukkan dia. Dia tengok mami pun burn. Kalau mami pun burn, awak lagi boleh burn.
You have to always be careful. So ini semua dia macam ajar dia lah. Tapi dia alhamdulillah lah nampak sangat suka untuk membantu. Adik-adik dia nak bantu I. Alhamdulillah lah. Kakak sangat. Kak Long. Ya. Itulah didikan Nana tu menjadikan dia matang. Kan? Nana memang jaga dia daripada dia baby kan. Tak ada hantar pengasuh ke apa kan. Memang 3 anak Nana yang jaga sebenarnya kan. Betul. Sebab dia rasa peringkat umur dia orang ni bila you ada pilihan sama ada you nak bekerja kat luar ataupun nak jaga anak you, I think it's better if you jaga anak you. Kalau you ada pilihan sama, macam maksudnya suami you boleh memberikan nafkah, boleh menjaga rumah dengan baik, so better you sendiri yang jaga anak you. Tapi sebab masa dia orang ni sangat sekejap tau. Dia orang membesar sekejap. Nanti bila dia orang dah masuk sekolah nanti dah masuk sekolah nanti pergilah kerja balik. Macam tu kan. Bila dia orang dah pandai bezakan baik dan buruk, masa tu korang boleh start macam apa tu untuk me time balik. Tapi kalau you ada pilihan, kalau you tak ada pilihan, contohnya you perlu untuk bekerja, still make sure yang dia orang tahu yang you sayang dia orang. And you kena pergi kerja because of sebab kita nak macam kalau macam anak Diana lambatnya baba balik work kan, sebab sebenarnya sangat busy lah. So macam lambatnya baba balik work, so kita explain lah, cakap tak, baba pergi work kenapa, sebab baba sayang kat kau lah, baba sayang kat Khadijah, baba nak kena kau lah, asyik nak toys lah. So kita terangkan balik kat dia orang lah, apa yang dia buat tu semua untuk you, semua untuk family ni. So macam so diorang faham lah. So kalau macam wanita pun perlu pergi untuk bekerja, you kena explain kat anak-anak you, so diorang tak terasa macam diorang tu yang nombor 3, 4, 5. Actually you are working for them. Diorang lah priority you. And that's why you kena pergi kerja supaya anak-anak you terjaga. Macam tu. Dah 5 tahun naik kaulah ya. 5, ya Allah. Sekejap je dah. Tahun depan dah tak apa. Satu. Ya Allah. Sekarang ni Aida macam sebab kita kalau boleh nak anak kita jadi yang terbaik kan. So sekarang ni tengah ni lah, tengah busy nak memandaikan dia Iqra macam tu. Kalau dulu schooling ke dah hantar dia? Dah hantar dah. Dia hantar dia sekolah. Kau lah seorang lah. Khadijah tak lagi. Belum. Khadijah dia tak boleh pergi sekolah sebab dia masih pakai pampers. Sekarang nak bagi dia, nak potty training, dia duduk cakap benda tu je dia. Khadijah, you nak pergi school kan? Khadijah dah pergi school. No, you tak pergi school, you pakai pampers lagi. Betul je. Sebab dia tak tahu lah kenapa. Dia pandai auto tu. Dia pandai macam apa tu, okay mami, hari ni Khadijah nak pergi toilet, Khadijah tak nak pakai pampers. Tapi tak, bila waktu nak pergi toilet je, mami pampers. Dia belum ada confident lagi kot. Dia risau. Belum. Dia akan pergi toilet. Dia akan duduk. Tak buat apa-apa pun. Masa mami, Khadijah tadi dah pergi toilet. You tak buat apa pun tadi. Pergi dulu. Sebab dia dah pandai. Bila anak kita dah faham apa kita cakap, of course kita nak potty training dia kan. Tapi dia ni anak bijak macam tu lah. Bijak. Dia dah fasih bercakap lah. Dia dah fasih bercakap lah. Masya Allah. Yang Khadijah ni, dia baru 3 tahun tapi dia punya bercakap tu dah lebih kurang level kaulah dah. Sebab dia ada kakak. Dia ada kakak, so dia banyak ikut apa yang kakak dia cakap, apa yang kita cakap. So dia punya susun ayat tu sedap sangat tau. Kalau you dengar dia cakap, geram sangat. Dia bayangkan budak kecil tapi fasih bercakap. Geram tak? Suara budak-budak lagi. Tapi ayat dia betul. Kita rasa geram dia macam tu. Dia tengok sekeliling kan. Sebab tu dia orang ni, kanak-kanak ni kan suka copy paste. Apa yang kita buat, apa yang tu semua dia orang ikut kan. Kakak dia buat ni, mami Khadijah pun nak buat tu juga. So that's why kalau kakak dia ada buat salah, dia nak kena tegur. Sebab kalau kita tegur dia, nanti adik dia ingat benda tu boleh buat. So memang benda-benda tu pun penting jugalah. Maksudnya bukan kita je yang nak ajar anak-anak kita apa yang diorang tengok kat TV, apa yang diorang dengar, apa yang diorang tengok kat kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia buat salah, kadang-kadang kau lah yang betulkan. Kalau cakap, mami, you cannot do that, right?
Wah. itu bad. Itu benda yang bad. You cannot do that. Nanti Allah tak suka. So Oh. nanti macam dia tahu benda tu. Oh, dia pula yang tegur Mami. Dia tegur kat TV kan macam, sebab kita sebelum ni kita akan cakap kat dia, kau lah tak boleh tak buat macam ni, sebab kan macam kat TV kadang-kadang dia orang buat macam adik-beradik gaduh. Alah macam senario dia orang gaduh berebut toys lah apa semua. Cakaplah dekat dia, cakap dia, you cannot do this lah, you have to sayang your sister because she's your family lah, benda-benda cakap dia. Lepas tu nanti lepas tu dia bagi tahu kat kita balik benda tu lah. So benda sekecil-kecil tu pun sebenarnya is important tau untuk diorang punya brain development diorang, untuk diorang faham apa yang salah, apa yang tak betul. So kita jangan penat untuk layan soalan-soalan diorang. Sebab anak-anak ni itu cara diorang belajar, diorang tanya. Mami, sebab tu peringkat nak tahu. Diorang nak tahu je. Kenapa macam ni, kenapa? Memanglah kadang-kadang kita penat juga, tapi kita ingat. Ada soalan-soalan yang mencabar datang daripada Kaulah Khadijah. Kaulah Khadijah macam mana soalan-soalan. I pernah ajar dia. I pernah ajar Kaulah. Macam kalau dia macam tengah marah kan, cakap dia, Kaulah buat macam ni. Astaghfirullahalazim. Tak tahu dia cakap apa kat I. Mami tak buat pun. Saya macam I pun tak buat macam ni. Kita kan selalu macam Astaghfirullahalazim macam tu je kan. Mana ada kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita tak buat pun. So macam apa yang dia nak buat ialah dia cakap dia nak say sorry to her lah. Sebab kita sendiri tak buat, dan kita ajar dia jangan pernah rasa malu nak cakap sorry, nak minta maaf kalau kita buat salah tau dekat anak-anak kita. So dia orang pun belajar jugalah macam saying sorry tu is okay. So dia orang tak ada, sebab ada orang yang bila dia orang macam tak nak say sorry semua, anak-anak dia orang akan jadi apa tau, dia akan macam takut nak admit apa yang dia orang buat salah. Dia akan salahkan adik dia akan salahkan orang tu. I tak buat, dia yang buat. Sebab dia tak nak cakap sorry, dia takut kita marah ke apa. So bila kita buat salah, kita pun kena say sorry juga, and kita explain. Macam nenek dia explain lah. Dia explain, cakap sorry tak Mami cakap Astaghfirullahalazim je, tapi kaulah kena buat macam ni lah. Macam tu lah. Kita nak buat macam ni kan, tangan lah benda semua kan. So tapi budak-budak ni kita boleh, sebab bila dengan action, budak-budak ni kan diorang lebih ekspresif. So bila dengan action, benda tu macam lebih efektif lah untuk anak-anak tu. So macam tu lah. Macam ni bila barulah dia boleh duduk diam, Astaghfirullahalazim kan. Kalau tak Astaghfirullahalazim macam tu tak jadi juga kan budak-budak kan. So kita ajar orang lah. Macam mana? Tak, kalau kita pun kelang-kelang kabut, dia pun tiru juga. Betul. Kalau kita tenang je dalam tu, dia orang pun okey sama juga. Yalah, kan. Dan apa dalam sibuk-sibuk menguruskan anak-anak semua, ada juga menyertai misi kan. Itu tahu tak yang pergi lepas ke tahun sebelum tu yang pergi Bosnia. Nana pergi Bosnia kan? Ya Allah, mana hilang. Tengok jangan tekan. Apa tu? Bosnia, dia pergi Bosnia 2018 kalau tak salah. 2018, 2 tahun lepas lah. Masa tu dia tengah pregnant Khalid. Tengah pregnant Khalid. Pergi masa pregnant? Macam mana? Pergi masa pregnant? Pergi sana masa pregnant? Ya Allah. Diana sebenarnya ada a few mission tau yang dia nak pergi waktu dia tengah pregnant. Masa dia nak pergi Spain, masa tu dia tengah pregnant Khadijah. Spain tahun 2016 tak? Lebih kurang macam tu 2016. Dah lah, bila mission ni you banyak berjalan, you kena angkat barang, you macam aktif lah. So sebenarnya kalau ikutkan is better not lah, kalau better not you macam, tapi bagi Diana macam bagi Diana dengan husband Diana kan, of course Diana akan tanya husband juga kan boleh pergi ke tak bila you pregnant anak husband you juga kan. Tanya dia lah macam boleh pergi ke. Lepas tu dia kata macam peluang tak pula. Lepas tu dia kata macam sebenarnya masa contoh Diana pergi Spain tu, Diana sendiri yang macam takut nak pergi sebab first Diana masa tu ada anak first Diana tau, Kaulah. Anak first ni anak yang sangat sayang, yang kita macam sangat susah nak berjauhan dengan dia orang tau. So
So masa tu Diana macam rasa macam tak pernah langsung berjauhan dengan Kaula. So bila pergi Spain tu Diana rasa macam berat hati macam alamak nak kena tinggalkan anak biar betul kan. Berapa lama? Masa tu seminggu lebih lah. Seminggu lebih pergi. Tak pernah berjauhan langsung. Masa tu pergi Spain. Masa tu ada kempen untuk bina masjid dekat Seville, dekat tempat yang memang tak ada masjid. Tu kan. Okay. So Yana pergi dengan Fin, dengan Farah Fauzana. Fin Jamal, Farah Fauzana dengan Heliza. Dengan Heliza, okay. Itu okay. Masa tu pun, lepas tu tapi dia nak pergi. Tapi dia nak pergi juga sebab husband dia nak cakap, kalau kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Simple kan ayat tu? Ayat tu simple tapi dia mendalam. Dia mendalam sebenarnya sebab maksudnya kita ni we bilang to Allah, kita ni milik Allah. So dan keadaan kadar itu Allah yang tentukan. Kalau baby dalam perut kita ni ialah kita punya, kita buat macam mana pun baby tu still akan milik kita. Tapi of course kita kena ambil macam safety measurement jugalah. Maksudnya janganlah kita pergi melompat-lompat ke apa kat sana. Kita masih jaga jugalah kandungan kita tu. Tapi macam contohnya travel dia semua tu pergi je. Macam sebenarnya kata pergi je tak apa. Allah jaga family awak kat sini. Macam Kaulah semua kan. Masa tu memang tak pernah berpisah dengan dia. So dia macam ya Allah macam manalah anak tak pernah berpisah susu lagi masa tu. Macam manalah dia kenyang ke tak dia ke apa benda kan. Risaulah takut dia demam ke apa ke kan. Yelah orang kata tak pernah berpisah takut anak demam apa tu. Kan dia macam cakap demam apa tu meninggal lah apa semua. Ya Allah risaunya masa tu kan. Tapi husband dia cakap macam tu. Dia kata maksudnya Allah jaga family awak kat sini. Awak jaga hak Allah, Allah jaga awak. So macam okey lah memang tawakal kat Allah lah masa tu. Pergi dan kita memang niat untuk gunakan kapasiti yang kita ada untuk kira macam membantu setakat mana kita mampu kan. So walaupun waktu tu tengah pregnant, kena tinggalkan anak pula tu yang masih tengah menyusu. So dia nak buat juga. Macam masa dia nak pergi Bosnia tu pun masa tu dia tengah pregnant 2 bulan. Masa tu awal lagi. Masa tu memang buat ya, waktu kritikal jugalah kan macam macam first trimester tu kan sepatutnya macam tak boleh lasak semua kan. Same thing lah sebenarnya cakap. Maksudnya Allah jaga hak kita. So kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. So dia pun macam okey lah. Pergi sana memang lah ya Allah tahu tak kat Bosnia tu jalan dia daripada satu tempat tu dia nak duduk dekat Sarajevo nak pergi ke kita punya beneficiaries punya rumah tu. Setiap kali perjalanan 3 jam. Setiap hari. Lepas tu satu hari kita pergi 2 tempat. Daripada Sarajevo hotel ke tempat tu 3 hours. Nak pergi to another house, another 3 hours. And then daripada second house tu nak balik ke hotel, another 3 hours. And 9 jam total dalam kenderaan sahaja. And then kalau siapa yang tahu kat Bosnia tu dia macam berbukit bukau tau. So jalan dia memang banyak lereng-lereng bukit yang jenis macam vam macam tu kan. Lereng bukit macam okey macam nak pergi contohnya senang cakap kalau kat Malaysia ni Cameron Highlands. Yang nak naik dekat apa? Kebun teh tau. Kat situ tau. Macam tu. Pening tau jalan dia macam tu. So you bayangkan you yang tengah first trimester yang tengah jadi macam mabuk-mabuk laut tu. Kena pula jalan macam tu. I sampai ada satu time tu dah penat sangat. Diorang terpaksa berhenti. I muntah. Banyak kali muntah. So I dah tahan lama sangat dah. And perjalanan masa tu I dah rasa macam masa tu dah rasa give up. Badan I dah give up dah sebenarnya tau. Even when you baring dalam kereta tu pula macam bukanlah jenis yang macam kita bukan naik jenis macam apa Alphard ke apa benda tak. Kita naik bukan 4-wheel drive juga. Kita naik kereta biasa je. Kat sana. So duduk berhimpit-himpit kat belakang. Jalan dia ada jalan tak, ada masuk jalan kampung sikit. So macam lepas tu dia macam zigzag macam tu kan. Lepas tu dengan laju ni lagi yelah nak sampai ke tempat nak kejar masa kan. Nak laju ni lagi, lepas tu you tengah pregnant, lepas tu you berhimpit kat belakang. Kereta pun macam kereta yang kecil je. Badan you memang sakit sangat masa tu. Tapi alhamdulillah masa tu dia dengan Faradi dengan Asyam Muslim, diorang macam bagi dia space lah. Macam Faradi dia duduk ke depan sikit untuk bagi dia baring. Tapi even you baring pun kalau you dah dalam keadaan macam tu
dah tak selesa dah. Yelah dengan Memang rasa awalnya. badannya macam kena tumpuk-tumpuk macam tu lah. So ya Allah akbar. Tapi itulah itu memang pengalaman lah pergi sana masa pergi Bosnia tu. And apa tu masa dia nak pergi Bosnia tu pun okay, maybe ada orang yang tak faham. So dia macam kita tengah cakap pasal Bosnia ni sebenarnya sebab dia tengah sedang kempen yang sedang berjalan. Kempen yang dia nak buat di Launch Good. Launchgood.com/Diana Balkan. Boleh ada dia punya ni ke kat sini? Ada dekat ini kita ada letakkan juga account number dan juga details dia apa LG_Diana Amir, betul? Betul. Launchgood.com/Diana Balkan. Sebab kenapa dia nak sangat minta tolong anda semua. Mungkin ramai yang tak tahu kenapa kita nak kena tolong orang kat Bosnia kan. Sebab apa tu orang fikir Bosnia ni tempat yang cantik kan. Sebab dia dekat Europe. Lepas tu orang-orang dia pun orang-orang yang cantik-cantik lah macam tu lah. Macam orang tak tahu. Mostar tak ada tu? Mostar pergi. Belagai pun pergi. Masya Allah cantik sangat. Memang cantik lah. Dari segi geografi dia cantik. Tapi sebenarnya Bosnia diorang melalui perang Bosnian War pada tahun 1990 sampai 1995. Dia macam genocide tau, pelupusan etnik. Diorang macam orang puak Serbs ni, dia serang orang Islam. Dia nak bunuh Islam, nak bunuh Khalifah Allah dekat Bosnia. So bila genocide ni berlaku, kebanyakan kepala rumah, kepala keluarga ni ramai yang dibunuh. Lelaki ramai yang dikumpul beramai-ramai, remaja semua pun kena bunuh tau. Dia bukan orang tua ke apa pun, dia asalkan nama you Islam, you kena bunuh. Wanita pula ramai yang macam dirogol, disalahgunakan lah diorang. And macam rumah pun banyak yang kena bom, kena bakar. So and then perang tu berakhir lepas diorang capai kata sepakat antara pihak Bosnia, pihak Bosnian Muslim, pihak Croats dan juga pihak Serbs ni, diorang capai kata sepakat bila diorang buat satu persetujuan yang diorang kena ada 3 presiden dalam negara tu. Mewakili masing-masing lah, mewakili buat masing-masing. So bila jadi macam tu, bila government yang macam ada tiga kepala, masing-masing jaga hak masing-masing kan. Tapi memang Muslim kat sana banyak yang ditindas lah, banyak yang memang nak dapat pekerjaan pun susah. Orang kat sana, even kalau you belajar pun, kalau you ada macam degree ke pun, still you susah nak dapat kerja. Sebab kalau you dapat kerja tu, you kena ada crony, kena ada orang dalam yang you kenal. And then dah lah macam I cakap tadi, ramai lelaki yang dibunuh kan. So banyak tinggal perempuan-perempuan ni lah. Lepas tu tinggal ibu tunggal yang kena jaga anak-anak. So bila ibu tunggal pun diorang tak ambil kerja. Sebab bagi diorang bagi tahu terus terang tau, bagi diorang ibu tunggal ni hanya akan menyusahkan company. Sebab ibu tunggal ni bagi diorang akan selalu minta cuti, sebab nak kena jaga anak-anak. So bagi diorang kalau kita kena tolong ibu tunggal, kalau Islam lah kan, kita kena bantu ibu tunggal. Tapi bagi diorang, bagi negara diorang, ibu tunggal ni macam menyusahkan. So bila even the government itself pun memang corrupt lah, memang corrupted sangat-sangat diorang punya government, and nak dapat kerja pun susah, bantuan pun daripada kerajaan sendiri pun tak ada. So sebab tu diorang mengharapkan orang daripada luar untuk bantu diorang. Dia dah pergi rumah beneficiaries ni semua memang sangat-sangat daif tau. Rumah yang jenis dia satu perkampungan ke macam mana? No. Tak. Sebab diorang duduk scattered. Sebab diorang memang orang Bosnia. Diorang memang hidup sepatutnya hidup bersama. Serbs, Croats dan juga Bosnian Muslim ni sepatutnya hidup bersama. Tapi you boleh bezakan rumah antara rumah Serbs dengan rumah Muslim. Bila you nampak rumah Muslim tu, rumah dia berlubang-lubang. Rumah dia ada kesan terbakar. Bila rumah Croats dia, bila rumah macam Serbs dia, cantik. Memang sedih tau kalau you tengok. Lepas tu, contoh kat Sarajevo ni kebanyakannya Muslim, memang majoriti dia Muslim. Diorang, tapi lepas tu kedudukan geografi dia macam ini ialah bukit ke bawah. Bukit ke bawah, ke perkampungan ke Sarajevo lah, ke town. Okay, macam tu. So cara diorang serang cara Serb serang Muslim daripada atas tau.
Diorang punya perumpamaan dia macam tembak burung merpati. Cara diorang bunuh orang Islam. Macam daripada atas tu dengan kereta kebal semua. Diorang bunuh macam tu. So bayangkan berapa lama diorang kena sembunyi dekat dalam rumah. Diorang cari Muslim ni semua. Lepas tu diorang ada, dia nak pergi kat satu tempat ni, Srebrenica nama dia. Seluas mata memandang, putih je batu nisan. Memang kat situ, itu satu tempat yang diorang kumpulkan lelaki berpisah dengan family. Kumpulkan lelaki beramai-ramai, tembak ramai-ramai kat situ. So that's why diorang ditanamkan beramai-ramai kat situ. Okay, itu satu. Lepas tu dan ada tengok juga dekat Srebrenica tu, diorang tunjuk ada seorang yang tahu, Brother Hassan nama dia. Brother Hassan ni dia salah seorang survivor. Sebab apa? Ada satu video tu yang masa tu macam viral lah dekat YouTube. Apa tu, dia tunjuk dekat Srebrenica tu. Diorang semua kena bawa masuk dekat dalam lori. Ada video tu, I tak tahulah kenapa diorang record. Psycho tahap apa entah. Diorang pergi record, dia bawa masuk apa tu, remaja kan ni, budak-budak dekat dalam van. And then diorang bawa, diorang tutup mata, tangan semua kena ikat lah. Diorang bawa masuk kat dalam hutan. Dia bawa budak-budak? Remaja lah. Remaja dalam, masa tu yang video tu remaja lah. Okay, macam lah budak 13-14 tahun macam tu. Okay, so diorang semua masuk kat dalam, Allah sedih. So diorang semua macam pegang kena dibawa masuk ke dalam hutan. Ni semua dalam video recorded. Dibawa masuk dalam hutan. Lepas tu diorang duduk sebelah. Diorang kena tembak satu. Budak remaja-remaja yang dia tangkap tu, dia tembak dalam video tu ada tau. Nampak pam satu. Yang Hassan tu ada dalam video tu. Tapi yang Hassan tu dia terselamat sebab yang tembak dia tu sebenarnya salah aim. Dia tembak bukan dekat tempat yang vital, bukan tempat yang macam lethal lah. So dia tak mati. Dia tak mati. So dia sempat lari. Okay. So dia cerita lah, tapi dia ada buku dia sendiri, apa tu, Surviving Srebrenica, tajuk buku dia. So bila tengok video tu memang dapat bayangkan keadaan masa tu macam mana diorang punya. Sebab sebenarnya dekat Bosnia tu ialah yang paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. Kan kita ada World War I, World War II kan. So itu ialah kira macam perang yang paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. Diorang punya genocide tu. So sampai sekarang you bayangkan bila you masih lagi duduk dekat tempat yang kalau you jalan, you tahu itu rumah cousin you, tapi cousin you dah mati sebab dia kena bunuh. Ya Allah, I pernah pergi satu rumah ni. Masa tu I pergi rumah tu, nenek tu lah dia cerita yang anak dia nak ambil buah apple ke macam mana kat depan rumah tau. Anak dia macam, mak dia kata jangan, bahaya kat luar tu, kalau orang tengah berperang semua kan, jangan buka pintu. Lepas tu, tapi dia kata macam alah nak ambil sekejap je sebab dah lapar sangat tau. Yelah, diorang bila diorang dalam persembunyian, diorang nak makan apa? Diorang macam terpaksa ni je lah. Tapi dia nak keluar rumah sekejap je. Dia keluar rumah, lepas tu dia kena, okay, I'm not sure, I lupa dah, sama ada kena bom ataupun kena tembak. Depan rumah tau. Sampai kepala anak dia tu berkecai. Dia main rambang je, nak tembak-tembak sesiapa yang dia rasa. Asalkan dia Muslim. Tembak. Asalkan nama dia Muslim. Yes. Diorang memang tahulah siapa yang Muslim, siapa yang tak Muslim kan. Sebab itu memang pelupusan etnik. Diorang memang nak mematikan generasi Islam dekat situ. So you bayangkan seorang ibu yang bila buka pintu, nampak kepala anak dia berkecai. So nenek tu cerita dia kena kutip kepala anak dia Allah. Dekat rumah. Anak dia lelaki ke perempuan? Lelaki. And apa tu, masa saya pergi rumah tu, yang nenek tu dia ada anak lelaki lagi seorang. Dia ada kahwin dengan lagi seorang perempuan ni lah. Anak dia tu dah kahwin lah, maksudnya apa benda cerita ni kan. So yang wife dia tu pula ataupun menantu dia ni pula, mak dengan ayah dia pula yang meninggal sebab perang tu. So dia jadi sebatang kara lah.
Tapi alhamdulillah dia berkahwin dengan family ni. So dia macam dah ada family yang jaga dia lah. So you bayangkan bila you duduk kat tempat yang ekonomi dia Masya Allah. Macam mana you nak cari kerja kalau susah nak dapat kerja? Lepas tu you duduk kat negara 4 musim. Kalau you bercucuk tanam pun, kalau you sebelum perang, you dah bercucuk tanam. After war tu, after Bosnian war tu, rosak tanaman you semua. Lepas tu, kita 4 musim ni bukan setiap musim tu kita punya hasil tanaman tu menjadi kan. Ada satu musim tu je. Itu musim tu je lah. So Islamic Relief Malaysia ni yang dia nak bekerjasama ni, diorang bantulah buat greenhouse. Diorang bantu bagi food dryer. Food dryer ni ialah untuk simpan makanan-makanan buah-buahan supaya musim sejuk tu kan tak boleh nak cucuk tanam kan. So musim sejuk tu dia boleh simpan buah-buahan tu. Kalau orang yang tak dapat, yang tak dibantu, macam mana diorang nak hidup waktu musim sejuk? Diorang akan susah. Betul. Lepas tu macam ada nak satu hidupnya. Nak hidupnya macam mana kan, makanan tak ada. Ada satu family ni Islamic Relief Malaysia bagi diorang seekor lembu. Satu lembu bagi dekat diorang, bukan untuk makan isi dia, tapi itulah macam nak ambil susu. Lepas tu nak buat cheese. Okay. So itulah air diorang, sumber air diorang untuk dapat tu. So that's why macam dia nak buat ni yang Ramadan food pack untuk orang yang tak berkemampuan dekat Bosnia dan juga Kosovo. Kosovo pun sebenarnya 30% under poverty punya line. So kita nak bantu, memang Islamic Relief Malaysia kita orang sentiasa bantu untuk bagi keperluan asas yang lain. Asas tau. Kita bukan yang nak bagi rumah besar ke apa, dia tak. Untuk keperluan hidup, keperluan asasi. Yang ini yang kempen Diana ni 335,000 ni hanya untuk cover makanan buka je. Ramadan food pack je. Okay. Sebab kita ada dalam 90 something families. Satu family tu kita anggarkan RM180. So kita bagi kat diorang, kita dah kira dah. So sebenarnya dalam 36,000 lah jumlah yang diperlukan. Dan sekarang ni yang dia nak tengok tadi dalam 28,000 baru jumlah terkumpul. So dia nak harap 70,000 lagi. Sebab diorang bukan pemalas tau. Tak, ada orang kata kenapa nak tolong orang kat Bosnia tu jauh sangat. Lepas tu kenapa diorang tak boleh nak pergi kerja? Pergilah kerja. Bukan diorang tak nak kerja, susah Yelah, nak cari kerja. Keadaan kat sana tak boleh untuk diorang bekerja, tak boleh diorang nak diorang usaha tapi tak boleh. Dia nak berusaha tapi nak bercucuk tanam pun kalau dah kena musnahkan macam tu, tanah pun dah tak subur, macam mana? Ya Allah, diorang banyak sangat dugaan tau. Macam diorang dengan masalah landslide lagi. Sebab yelah macam saya cakap tadi, diorang punya kedudukan muka bumi kan macam ke bawah macam tu tau. Lepas tu ada tempat tu yang dia punya tanah tu dah tak gembur sebab masa musim perang tu diorang cabut pokok-pokok untuk buat kayu arang untuk buat arang kan. So bila dah dicabut semua pokok, tanah tu dia dah tak macam grip tau. So dah nak jadi landslide dah. So kita nak kena buat deforestation pula, nak kena tanam balik pokok-pokok kat situ supaya tanah yang seluas-luas tu tak jatuh ke bawah dan tak timbuslah orang-orang kat bawah. So masa dia nak pergi pun dia nak pergi tengok juga tempat tu, bahaya sebab itu pun sebenarnya tempat hujan, macam tempat hujan yang air yang kuat turun kat situ. So itu lagi. Tapi so, untuk perumahan dia ada perumahan juga dekat atas. Sebenarnya waktu perang Bosnia tu orang yang duduk kat atas ni ialah benteng yang pertama tau. Diorang sangat sayang dekat orang yang duduk dekat atas ni. Sebab orang dekat atas ni sebenarnya ialah benteng pertama diorang. Sebab sekarang diorang serang daripada atas. So family yang kat atas ni lah, dekat atas bukit ni lah, diorang lah yang paling banyak sekali syahid. Dan diorang lah yang paling banyak sekali yang memerangi musuh daripada sebelum kena kat orang-orang bawah ni. Orang-orang bawah. So that's why diorang nak protect orang-orang yang kat atas tu. Diorang sentiasa mendoakan family-family yang duduk dekat tepi-tepi bukit tu. Sebab diorang sangat-sangat, yelah, syahid. Diorang lah yang jadi benteng pertama sebelum orang kat bawah tu semua kena. So diorang, that's why diorang nak buat deforestation tu selain daripada nak menyelamatkan daripada keadaan orang kat bawah tertimbus tanah. Diorang nak juga jaga rumah-rumah syahid, kira macam family orang-orang yang kat atas juga. So kempen yang IRM dengan kerjasama Nana dengan IRM ni memang khusus untuk bantu musim Ramadan ni, waktu Ramadan ni sahaja ataupun akan
Ramadan ni saja. So kita berbaki lagi seminggu ni, memang 7,000 kita perlukan tu untuk food pack diorang lah kat sana Betul-betul. Sebab apa tu kita tinggal lagi beberapa hari ni je and macam untuk Ramadan food pack ni, that's why nama dia Ramadan food pack kan, memang untuk Ramadan sahaja. Tapi bantuan kepada mereka sentiasa diberikan. So kalau anda nak terus nak membantu, sebab mereka sehari-hari perlulah untuk kita daripada negara luar ni lah yang kena bantu, yang kita yang mampu, yang kita yang kurang sikit lah bebanan kehidupan ni, untuk bantu diorang. Boleh pergi ke website islamicreliefmalaysia.org. Kat situ ada kempen untuk bantu Bosnia, untuk bantu orang di Syria, untuk bantu sebenarnya Islamic Relief ni satu dunia ada. Kita bantu satu dunia ada. So kat situ ada beberapa kempen-kempen yang dijalankan, so boleh. Tapi Diana sekarang ni nak fokuskan kepada Ramadan Food Pack supaya kita supaya bulan Ramadan ni diorang dapatlah berbuka puasa dengan tanpa perlu risau dan fikir nak buka puasa apa, tanpa kita tanpa perlu bersusah lah, supaya diorang tahu yang kita, walaupun kita kat Malaysia ni jauh daripada diorang, tapi kita fikirkan diorang, kita fikirkan kebajikan diorang, dan kita sayang saudara sama Islam kita walaupun diorang jauh, tapi disebabkan oleh diorang ialah khalifah Allah, diorang dibunuh atas nama Islam. So we care lah, kita ada bersama dengan anda semua waktu anda susah dan juga senang. Macam itulah. Kita pun sebenarnya mengharapkan benda yang sama kan. Kalau lah kita pun na'udzubillah min zalik, kalau kita juga melalui benda yang sama, pasti kita mengharapkan bantuan sama Islam kita untuk bantu kita. Takkan kita nak harapkan orang lain untuk, kalau orang lain bantu tu atas dia punya jiwa yang murni lah. Tapi of course mana adik-beradik kita ni, kita ada saudara sama Islam di seluruh dunia, bantulah macam tu. So untuk sumbangan boleh terus ke akaun IRM ada, kita ada dekat sini ni account number, lepas tu letak terus details LG_Diana Amir. Betul. Kena tulis reference kat situ sebab ada beberapa kempen kan. So kalau you tulis LG_Diana Amir, orang macam maksudnya Islam terus masukkan terus ke ataupun kalau ada kredit ataupun debit card, boleh terus masuk ke launchgood.com/Diana Balkan. So kat situ senang lah sebenarnya. Terus dia akan terus deduct daripada kita punya account. So tahun ni tak adalah pergi ke Bosnia untuk apa-apa misi. Tak adalah kan. Sebab kita border pun tutup. Macam mana nak pergi? Tak apa. Kita pun masih menjaga kita jaga kita lagi kan. Kita lagi. Hopefully cepat-cepatlah hilang ya Allah virus ni. Dapatlah hidup normal balik. Betul. Dapatlah jumpa, tengok ayah kat kampung. Tapi itu yang paling penting kan. Dah 3 bulan lah, almost 3 months lah. Tak jenguk. Since dia keluar pada hospital, dia sebenarnya dah masuk hospital daripada Januari. Daripada Januari tu dia duduk kat hospital sahaja sampailah habis tu hari tu masa PKP tu dia baru keluar hospital. Keluar hospital PKP. Dia baru cakap macam okey nanti dah keluar hospital nak pergi buat doa selamat kat rumah Nana, nak kena buat doa selamat kat rumah. Tapi itulah Allah punya perancangan kan. Adalah dia berehat dulu kat sana. Kan sebab yelah bahaya juga bila kaki you tengah sakit nak berjalan sini aktif. Betul. Maybe memang betul-betul suruh rehat dulu. InsyaAllah. Semoga Ayah Nana kembali sihat, kembali sembuh seperti sedia kala. Kemudian kita pun dapat ramai lagi yang nak menyumbang kepada kempen yang Nana tengah buat. Kepala siapa tu? Budak tak puasa. Khadijah. Mulut ada coklat. So siapa-siapa yang nak menyumbang di akhir-akhir Ramadan ni boleh terus ke CIMB Islamic Relief Malaysia. Kita dah sediakan sekali account number dekat tertera dekat kita punya live ni, dan letakkan details LG_Diana Amir. Kalau ada credit card atau debit card boleh terus pergi ke website terus. Website launchgood.com Diana Balkan. Diana Balkan. Okey. DIANABALKAN. Sebenarnya
kira macam bila kita sedekah ni kadang-kadang kita rasa macam duit kita pun tak banyak, kenapa kita nak sedekah kan. Sebenarnya kalau kita tengah susah lah lagi kita kena sedekah. Sebab janji Allah kalau kita bantu orang, kalau kita beri manfaat kepada orang, Allah akan beri sesuatu yang lagi baik lagi. So jangan risaulah. Maksudnya bila kita bagi sedekah tu, itu pun sebenarnya harta kita yang sebenarnya yang kita nak bawa ke akhirat kelak kan. Rumah kita ni semua akan hancur, akan dimamah bumi nanti bila kiamat nanti. Tapi kita punya bekalan ialah kita punya amal jariah, anak kita yang soleh ni geram-geram. Jariah ni dengan kita punya ilmu yang bermanfaat, yang berpanjangan kan. So kita fokus on those things lah, untuk jadi insan yang bermanfaat, untuk bagi orang yang mampu untuk beramal jariah. That's why kita kena berjaya, kita kena ada kita kena bekerja juga. Kalau kita tak bekerja, macam mana kita nak banyak beramal jariah? Kita sebenarnya nak kaya sebab kita nak mudah membantu orang. Betul, nak bantu orang lain juga. Itu fokus kita sepatutnya. Dalam kita punya rezeki tu ada hak orang lain. Ada orang lain. Ada hak orang lain juga. So dah 10 malam terakhir ni, inilah waktu-waktu yang sangat afdal untuk kita memberi sumbangan, untuk kita memanfaatkan Ramadan kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam tak tahu je lah, Khadijah ni dah sejam dah. Nak habis kan? Nak habis, macam tak tahu je. Khadijah puasa tak? Khadijah puasa tak? Khadijah puasa tak? Kalau tanya dia cakap dia puasa. Ya ke? Tapi tu mulut tu. Mulut tu. Khadijah puasa tak? Ya puasa lah. Kau lah tak puasa lagi. Puasa dah? Dia try. Dia try tapi sekejap je lah dia buka puasa. Tak apa, baru 2 tahun. Asalkan dia faham lah dia faham tu kenapa. Kenapa kena puasa. Cukup lah. Awal-awal lagi. Okey Diana. Alhamdulillah dah 1 jam. 1 jam kita sembang. Kita sembang pasal rutin Nana kat rumah dan misi kemanusiaan Nana. Allah, seronoknya lah Nana pergi ke Balkan tu, satu misi kemanusiaan yang yalah kita pergi bantu orang. InsyaAllah seronok kan, sangat lain. Dia feel pergi travel dengan feel pergi bantu orang ni sangat-sangat berlainan kan. So sekali lagi kita ajak ramai-ramai untuk memberikan sumbangan kepada kempen Nana di Balkan, di Bosnia. Supaya kita dapat target kita 35,000, ada sikit lagi yang kita perlukan. So insyaAllah by dia ada tutup ke, tarikh tutup ke? 23 tutup sebelum raya. Hari Sabtu depan akan habis lah. Okay, so ada lagi seminggu ni. Okay, bolehlah kita sama-sama memberi sumbangan kepada kempen yang Nana tengah usahakan ni. Okay, tengok je account number ada, kita taruh dekat sini. Payment details tu jangan lupa letak LG_Diana Amir supaya supaya pengurusan IRM tahu tu apa sumbangan untuk kempen Nana. Okay Nana. Thank you Kak Rina. InsyaAllah. Thank you Kak Rina. Habis PKP nanti ada kesempatan, ada rezeki kita jumpa. Berapa kali plan sebenarnya kan? Tahu tak apa. Sorry ya kalau ada salah cakap ke, ada benda-benda yang sama-sama lah kita. Dan semoga kita berjumpa Lailatul Qadar. Allahumma balikna fi Lailatul Qadar insyaAllah. Selamat memburu Lailatul Qadar. InsyaAllah. Ada lagi seminggu ni, 7 hari. Hari ni malam yang ke-23. Kita lagi 7 hari. So minggu depan insyaAllah kita sambut lebaran. Minta maaf juga Nana kalau ada salah silap. Sama-sama. Sama. Ramadan Karim. InsyaAllah kita jumpa di alam nyata pula lah nanti. Ni alam maya kan. InsyaAllah. Okay. Thank you so much Mirza and sisters. Okay. Sisters forever. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.